أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, jika kedatangannya syok pada niat mengikut imam. Ini. Kemudian daripada salamnya, adakah memberi bekas atau tiada? Seperti syok seorang akan dua orang. Kemudian daripada salamnya, adakah ia imam atau makmum? Dan jika syok pada pertengahan sembahyang pada niat mengikut imam, adakah memberi bekas pada sah sembahyangnya atau tiada? Melainkan kemudian daripada mengikut akan dia baginya yang demikian itu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Rupa soalan pun dia belik dah ni. Soalan pun dia kona dah ni. Tu. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, ditanyakan akan radhiyallahu an, jika kedatangannya, mana kedatangan syok ni, itu kadang-kadangnya tu dia ada terlebih sikit ni. Kedatangan syok pada niat mengikut imam. Ada niat ke tidak ikut imam? Bila tu? Syok tu. Kemudian daripada salamnya, salam seorang tu dah. Lepas daripada wisalah tu, mari syok kata ikut kodok, niat kodok mengikut imam. Tu niat mengikut imam tu salah satu daripada syarat untuk mengesahkan iqtidah ataupun qudwah kan imam. Jadi adakah memberi bekas? Memberi bekas makna terjejah, maksudnya makna syok sana atau tiada. Nah, seperti bandingannya seperti syok seorang akan dua orang. Dia syok akan dua orang, kemudian daripada salamnya, lepas daripada wisalah dah, selesai dah semaya, dia syok adakah ia imam atau makmum. Dua orang saat ni, imam ke makmum. Tu. Dan jika syok pada pertengahannya, pada pertengahan semaya, pada niat mengikut imam. Jadi hak saat ni lepas daripada wisalah, syok pada niat mengikut imam. Sekarang mana pertengahan asna'us salah, mana tengah-tengah duk semaya tu, mari syok niat mengikut imam. Adakah memberi bekas pada sah sembahyangnya atau tiada? Melainkan kemudian daripada mengikut akan dia baginya, ataupun memberi bekas itu. Tu. Itu istisna pada kata mana memberi bekas. Memberi bekas itu ni, kemudian daripada mengikut akan dia, akan imam tu baginya. Yang demikian itu maksud dia tu ikut imam, perbuatan imam. Dan jikalau sedikit yang diikutnya sekalipun, maksudnya ataupun memberi bekas tu selepas daripada dia tu ikut perbuatan imam. Situ tafsir dia. Ini maksudnya ialah kalau dia tu tidak ikut perbuatan imam, mana tidak memberi bekas.
Itu rupa tafsil kepada soalan itu. Yang menuntut jawapan juga adalah mufassal, makna ditafsilkan juga. Atau dapat tiada daripada menantinya yang panjang. Dia tunggu lama tu, tunggu tu kenapa? Nak ikut lah. Tu tunggu yang panjang ni. Tu. Kemudian daripada macam kita ikut orang, mana ni? Apabila kita sudah dah orang panggil perbuatan kita tunggulah ketua kita tu selesai. Tu. Misal orang mana dia tu sudah dah baca hok bacaan dia, tapi dia tak terus rokok. Sebab apa? Sebab dia tunggu tu imam selesai, sebab dia ikut imam. Itu menunjukkan dia tu maknanya mengikut imam. Kemudian daripada yang dikerjanya, maknanya ataupun tiada dapat tiada, tak dapat tidak, kata memberi bekah tu. Memberi bekah tu ialah tak dapat tiada daripada menantinya. Seorang saat ni menanti dia tu yang panjang, barulah memberi bekah. Kemudian daripada yang dikerjanya perbuatan semaya tu, atau perbacaannya. Dia duk tunggu tu imam tunggu yang dikira mana panjang. Atau tiada memberi mudarat mutlaqan, semata-mata tak memberi mudarat, manakala mari syok selepas daripada wisalam. Maka dijawabnya pada masalah yang pertama itu. Makna syok lepas daripada wisalah, niat ikut imam ataupun tidak. Tiada memberi bekas syoknya. Tiada memberi bekas syoknya, makna tak ada apa-apa lah. Sah lah semaya dia tu. Tapi pada yang lain daripada semaya Jumaat. Mafhumnya makna kalau semaya Jumaat, kalau lepas daripada salam kita syok pada mengikut imam, itu darra, memberi bekas. Tu. Sebab semaya Jumaat tu makna dia syarat berjemaah. Tu. Kerana berjemaah tu adalah wajib. Tu. Lain daripada sembahyang Jumaat. Lepas daripada salam mari syok tentang ikut ataupun ikut akan imam ataupun tidak. Niat kau ikut imam ataupun tidak. Jadi kalau selain daripada sembahyang Jumaat, la yadurru, tidak memberi bekas. Tapi kalau sembahyang Jumaat mana darra. Maka pada masalah yang keduanya, masalah yang kedua bukan makna seperti syok seorang akan dua, bukan hak tu tengok dulu sebab tu dia buat bandingnya saja Yang kedua, jika ia tambah ke perbuatan atas perbuatan imamnya atau ia duduk menanti, bukanlah hak saat ni tu hak dalam soalan tu dia buat, atau tiada seperti syok seorang akan dua orang kemudian daripada salam, itu dia buat bandingnya hak selepas daripada salam orang tu mari syok ikut imam, bandingannya sebab tu. Bukan masalah yang kedua masalah yang keduanya ialah hak ni mana syok pada dan jika syok jika syok pada pertengahan semaya, tu masalah yang kedua pada niat mengikut imam. Tu tengah-tengah duk semaya syok, aku niat dah kedok ikut imam. Tu jadi pada pada masalah yang keduanya, jika ia tambahkan perbuatan atas perbuatan imamnya, dia tambahkan perbuatan dia tu di atas perbuatan imam. Tu ataupun ia duduk menanti, itu makna masuk samalah mana dia duduk menanti yang panjang, itu memberi mudarat. Mana dia tambahkan perbuatan atas perbuatan imam, makna perbuatan dia tu lah. Tambahkan perbuatan dia atas perbuatan imam, maksudnya dia akan bergerak apabila imam tu bergerak kepada suatu rukun misalnya. Atau ia duduk menanti dengan panjang yang memberi mudarat. Mana menanti yang panjang. Setara mana panjang tu? Panjang yang memberi mudarat. Lama. Yang menunjukkan orang panggil dia benar-benar nak mengikut imam. Tu. Jadi mudarat. Jadi mudarat lah. Orang panggil syok dia saat ni. Syok dia saat ni tu mudarat. Syok pada pertengahan semaya. Tentu dia ikut imam. Niat kau dok ikut imam ataupun tidak maka tafsirnya seperti ini. Dan jika tiada menanti yang panjang, tiada mengapanya, dia tidak tunggu tu imam dengan tunggu ataupun menanti yang panjang, tiada mengapanya, maksudnya tidak mudarat lah syok saat ni. Tu Su'ila radhiyallahu an, seorang sembahyang bersama-sama dengan orang banyak jamaahnya, kemudian syok ia pada akhir semayanya.
Bila sampai akhir semaya ni, dia syok pada bilangan rakaatnya. Rakaat dia ni. Dia semaya bersama-sama orang ramai, berjemaah. Molek nak sudah semaya tu, dia mari syok pada rakaat yang terakhir. Pada akhir sembayanya, dia syok bilangan rakaat dia, rakaat semaya dia tu. Adakah wajib dia muafaqah dengan kaum jemaah ramai-ramai tu? Orang lain makna tu email, orang lain tu makna duduk tasyahud awal tu. Adakah dia tu muafaqah dengan kaum itu dan memberi salam serta mereka itu? Dia syok ni. Sedangkan dia duk ikut jemaah ramai-ramai. Atau lazim atasnya ia benakan atas yakinnya. Bena atas yakinnya maknanya dia tambah lagi lah. Sebab dia syok tentang kurang rakaatnya, mana tak cukup rakaat lagi. Jadi ni, ataupun lazim makna wajib. Dia bena makna dia sambung lagi di atas yakinnya. Kok dia yakin mana? Ni, 3 ngapak sudah tutulah yakinnya 3. Mana dia tambah sok lagi. Orang lain wisalah dah ni sekarang. Dan iaitu yang kurang, yang yakin tu maksudnya yang kurang lah. 3 pak mana 3, 2 3 makna 2. Dia tambah supaya sempurna. Kemudian daripada salam imamnya. Tu soalan dia ni. Tu maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya lazim ia benakan atas yakinnya. Walaupun orang ramai pakat ni, tok iman ada pakat wisalah berlaku ni, dia tambah sok lagi. Kerana pada yakin dia maknanya tak cukup lagi dia. Walaupun dia semaya tu bersama dengan orang ni. Iaitu kurang, hok yakin tu maksudnya kurang lah, hok kurang tu lah. Mana 3 pak mana 3. Dan disempurnakan bilangannya. Dia sempurnakan lah, makna tambah serkaan lagi. Kalau so ni. Dan tiada boleh ia kembali mengikut kaum pada perbuatan. Tu. Jadi ini bersalahan pada khabar. Dia khabar lain, perbuatan lain. Khabar ni apabila sampai kepada tahap mutawatir, ifadatum makna yakin. Tu khabar. Kalau khabar lain, ini perbuatan. Tu. Jadi bersalahlah pada khabar mereka itu dengan perkataan, maka kita kembali mengikut kata mereka itu. Tu. Jadi kalau ramai kata begitu, makna sampai kepada jumlah, itulah makna tu mutawatir lah. Tu. Dia khabar lain, perbuatan lain. Sekira-kira adalah mereka itu perhimpunan yang diamankan atas muafaqah atas dustanya. Ibarat ini ialah merujuk kepada bilangan yang mutawatir. Mutawatir ni ialah perhimpunan orang, mana manusia yang aman di atas muafakat mereka itu berdusta. Maka tentang jumlahnya dia ada khilaf lah pula ni. Katanya 10 orang ni. Ada hak kurang kata mana kata 8 orang ni. Yang tu adalah hak kurang daripada 10. Tu. Tapi kalau dah 20, 30 orang, 50 orang itu tidak ada khilaf dah. Itu adalah bilangan mutawatir. Jadi maknanya kalau perhimpunan orang yang mengkhabarkan itu sampai kepada tahap mustahil pada adanya mereka berpakat untuk berdusta, iaitu dengan kata lain makna sampai bilangan mutawatir, maka kita kena ikut kaum itu. Itu dipanggil perkhabaran. Tu khabar. Ada perbuatan, perbuatan dia lain. Dah ke mana lain, dia kadang-kadang orang ni dia ikut tengok mana dia ikut tu. Ikut khabar ni lain. Pemberitaan dia berbeza. Jadi maknanya hak perbuatan saat ni kita tu hak kita yakin kepada dia. Tak saya ikutlah. Yelah orang akan lihat kita tambah apa tambah pula semaya sekali tak ada itu soal lain. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang mengkhabarkan dia seorang, kemudian daripada semayanya daripada mana tentang seorang yang mengkhabarkan dia seorang yakni seorang yang lain. Maknanya ada orang lain B mari royak kepada dia royak tu bila lepas daripada semayanya lah, dengan sesuatu yang membatalkan semayanya. Ada najis pada pakaiannya atau pada tubuhnya, adakah lazim ia ulangi semayanya ataupun tiada? Kita sudah semaya, orang mari royak kata ada najis adakah wajib kita kena ulangi? Mana kita ada buat benda yang membatalkan semaya
Jadi adakah kita tu kena ulangi sembahyang? Maka dijawabnya dengan bahawasanya lazimkan dia ulang sembahyangnya sekira-kira jatuh pada hatinya benarkan khabarnya itu. Tengok. Sebab manusia ni dia tak sama ni. Tak sama. Orang yang kita boleh percaya munasabah ke tak munasabah ni. Jadi kalau seorang rakan-rakan saya kita ni macam-macam lah ni. Munasabah kalau dia rakyat tu nak kata dia tu berlawak ni. Tengok. Atas kita lah. Kita yakin bagaimana. Sebab ini seorang. Khabar seorang tu khabar ahad. Khabar ahad ni tidak memberi faedah makna yakin. Lalu dia kembali kepada setara mana kepercayaan hati kita kepada dia ni. Kita kenal lah orang tu ni. Tu. Tangguh kalau dia tu nak berlawak, nak bohong ni atau tersalah. Tengok. Jadi wajiblah kita kena ulangi semaya kalau kita yakin terhadap diri dia ni. Dia tu bercakap benar. Mana benarkan khabarnya. Su'ila radhiyallahu anhu daripada seorang, jikalau banyak yang ditinggalnya lagi berbilan-bilan yang menghukum hendak sujud sahwi. Dia tinggal perkara-perkara yang di dalam semaya ini yang mana muqtadanya, makna tuntutannya ialah kena sujud sahwi, ialah sunat sujud sahwi. Dia panggil perkara-perkara yang menghendaki kita sujud sahwi. Jadi dia buat tu banyak perkara ni, banyak perkara yang menuntut sujud sahwi. Seperti meninggalkan bukan satu sahaja daripada sunat ab'ab ataupun syok 2 3 tu kena sujud sahwi juga ni. Tu. Jadi ataupun membuat perkara yang tak batal kalau buat dengan secara tak sengaja, kalau buat sengaja batal ni misalnya. Banyaklah tuntut-tuntut yang bukan sekara dak yang menuntut dia tu sunat sujud sahwi. Tu. Jika seorang mengikut imam daripada seorang, jikalau banyak yang ditinggalnya, tengok bahagian tinggal. Yang tinggal lagi berbila-bila yang menghukum hendak sujud sahwi. Dia kena sujud. Adakah memadai 2 sujud jua bagi sekaliannya? 2 sujud itu ialah satu pakej lah sujud sahwi ni. Dia kena 2 kali sujud sahwi ni. Itu dia panggil sekali sujud. Istilah orang kata sekali sujud sahwi tu makna bukan sekali sujud, makna 2 kali sujud lah. Tapi orang salah faham. Tu ustaz tu kata sekali sujud je. Dia tak faham. Macam kita kata beli kasut, beli berapa? So je beli. Tak ada lah orang panggil kita nak takwil kata beli so nak pakai awak nak so ni tidak so makna sepasal ni. Tu. Jadi soalan dia ialah maknanya adakah memadai 2 sujud jua bagi sekaliannya benar dia ditinggal yang menuntut sujud sahwi atau tiada, mana tidak tak pada, tiada memadai ke atau tiada, makna tiada memadai dengan 2 sujud. Dah banyak perkara yang ditinggalkan yang menuntut sujud sahwi ni, maka banyaklah, bukan 2 je lah. Maka dijawabnya dengan bahawasanya memada akan dia akan seorang saat ni 2 sujud jua pada akhir semayanya selepas daripada tahiyat. Dan jika banyak yang menghukum dituntut sujud, yakni sujud sahwi sekali je sujud sahwi, makna 2 sujud je. Tu. Walaupun dia buat 2-3 jenis perkara yang menuntut sujud sahwi ni. Tu. Itu seperti yang ditanyakan oleh Abu Yusuf kepada Imam lah ni. Dalam Fathul Wahab pun ada, dalam Iqna' pun ada ni. Ya, Abu Yusuf ni dia cari pasal semua ni dengan ulama nahwu ni. Itu ada dalam kitab nusus itu, dalam majlis majlis ulama-ulama lah, makna majlis ilmu Khalifah Harun Ar-Rashid ni. Ada masa tu mana Abu Yusuf dan juga Imam Kisai ni. Abu Yusuf ni maknanya dia sahabat kepada Imam Abu Hanifah kan ni. Jadi dia pelajari nahwu, dia kata man nahwu, apa nahwu ni, tak ada peranai lah. Dia ni fiqh ni. Khalifah Harun Ar-Rashid pun mungkin dia tahu dah, dia kenal kan ni. Lalu maknanya dia tengok Imam Kisai tu, mana dia pelajari lah ni. Lalu Khalifah Harun Ar-Rashid suruh Imam Kisai menjawab persoalan itu, maknanya lalu Imam Kisai buat persoalan lah ni. Tu. Yang akhirnya ni
persoalan orang penghukum fiqh itu tak dapat diselesaikan dengan betul dan tepat, malaikat kena guna ilmu nahwu tu. Dia dari kenyataan ini pun maknanya Abu Yusuf ni dia pernah mendengar lah Imam Kisai ini Imamun Nahwi. Jadi dia ada terdengar Imam Kisai ini dia kata gini, Imam Kisai kata man tabahara fi ilmin ihtada bihi ila sairil ulum. Imam Kisai kata siapa dia yang tabahur pada satu ilmu, dia lauk ni banyak ilmu, lauk ni luas dalam. Murah pun simbolik, lauk juga simbolik kepada murah. Lauk ni sangat murah kepada kita, khazanah dia banyak kita dah ambil. Dan satu lagi ialah keluasan dan kedalaman ini adalah simbolik kepada ilmu. Ilmu yang banyak mana luas serta dalam. Tu. Jadi Imam Kisai kata man tabahara fi ilmin, siapa dia yang melauk, mana tabahur, mana ta'amuq, maknanya ta'amuq mendalami banyak pada satu ilmu, banyak makna mahir pada satu ilmu, tadabihi, nescaya dia mendapat petunjuk dengan ilmu dia tabahur itu ila sairil ulum, kepada semua ilmu-ilmu. Tu. Perkata Imam Kisai ini sampai kepada Abu Yusuf. Maka dalam kesempatan dia berjumpa dengan Imam Kisai, dia tanya dah orang yang menyampaikan begitu ni, betul ke dok mengkata lagu saat ni man tabahara fi ilmi tadabi ila sairil ulum? Saya kata ya betul. Aku kata sungguh lah tu. Jadi Abu Yusuf tanya, hal tahtadi ila fiqhin, adakah kamu mendapat mung ni anta Imamun Nahwi? Mung ni orang tahu belaka ni Imam Nahwu ni. Jadi hal tahtadi ila fiqhin, adakah kamu mendapat hidayah bihi dengannya, dengan ilmu nahwu saat ni kepada fiqh? Dan mengatakan kalau seorang, aku tahulah muni mahir sangat ilmu nahwu, kalau seorang tu dia mahir dalam satu-satu ilmu, dia akan dapat, maksudnya dia akan jadi mudah faham ilmu-ilmu yang lain. Sebab dia ilmu-ilmu dia saling terkait antara satu sama lain. Biar ada kita ni satu ilmu yang kita betul-betul orang panggil faham, kita betul-betul teror. Jadi hak lain tu dia jadi mudah sikit. Sebab kita kata tukar jahit ni. Hak rumah berpandai dia ni. Dia kias ke? Kias. Hak dia berjahit tu dia adalah kaedah. Jadi dia boleh kias. Dia tak belajar ni. Dia buat sendiri lah ni. Macam abang tu ke jahit pondok tu. Tu. 10 ya aja ngopoh dulu tahun 90 ni. Dia buat sendiri ya, buat rumah kedai, buat godan ni. Buat sendiri rumah dia ni. Dia kiyah lah, dia reti dah jahit ni. Dia kiyah. Nak syarat dia kita tu memang tabahur pada satu ilmu. Jadi Abu Yusuf tanya adakah kamu mendapat hidayah, mendapat petunjuk ila fiqhin, kepada fiqh? Mung ni Imam Nahwu ni. Aku tidak akan tanya soal fiqh kepada mung, sebab aku tahu mung ni Imam Nahwu. Tapi aku dengar mung ni tengok. Aku dengar mung kata lagu ni. Aku nak tanya mung ni soal fiqh ni. Pandai sangat kecil lagu tu ni. Apa jawab Imam Kisai? Dia jawab sal masyita. Tanya mung nak tanya gapo? Hari dia supaya Nabi juga mari ni. Lagu tu dia tak boleh, kalau pelekeh kita ni kita tak boleh merendah diri dah. Dia kena dia lagu tu dah. Kita orang duk merendah kita hamba tak pandang doa kita, sedaklah dia ni. Sal masyita, tanya mana tanya gapo? Jadi rupa soalan Imam Abu Yusuf itu ialah dia tanya, maknanya seorang semaya dia melakukan perkara yang menuntut dia tu sujud sawi, makna sunat sujud sawi. Tapi hak ni masa dia sujud sawi tu dia lupa pula adakah dia sunat dia sujud tu sekali ke dua kali. Tu. Tapi hak ni tu dia beza sikit lah dengan hak ni buat banyak pasal, tapi satu saja sujud sawi ni. Hak ni kelupaan itu berlaku pada sujud sawinya. Adakah dia sujud sekali atau berapa kali? Adakah lazim dia tu maknanya kena sujud sawi pula kerana kelupaannya pada sujud sawi dia saat ni? Maka jawab Imam Kisai al-musawwaru la yusawwaru. Wazan tasghir tidak ditasghirkan sekali lagi. Tu. Ni wazan tasghir dia tak boleh nak tasghir dah. Berbeza dengan jamuk. Jamuk ni maknanya sekali dijamukkan suatu isim mufrad itu, jamuk itu boleh dijamukkan lagi sehingga sirah muntahal jumuk. Tu. Misalnya kita kata ismun dijamukkan kepada asma, kemudian boleh dijamukkan kepada asami. Tu.
Jadi berbeza dengan wasan tasghir. Maksud dia nya Gabriel, maksud dia nya ialah sujud sahwi tidak disujud sahwikan. Tu dia jawab lagu tu secara simboliknya ni. Macam niatlah, niat tidak diniatkan ni. Dulu. Niat tidak diniatkan. Yang kita niat tu perbuatan yang lain kot dalam sembahyang ni. Niat an-niyatul la tunwa, makna niat tu tidak diniatkan akan dia. Tu. Jadi sujud sahwi tu tidak disujud sahwikan akan dia. Itu masuk al-musagharu la yusagharu. Hak wazan tasghir dah tidak ditasghirkan lagi. Maksudnya ialah betul lah. Hak dia kata man tabahara fil ilmi ihtada bihi ila sairil ulum tu betul. Nah. Apa maksudnya dia kata begitu tu bukan dia pakai tubik idea pak tubik gitu tidak nah. Apa yang dialaminya sendiri dan apa yang dia perhatikan kepada orang-orang yang mendalami satu ilmu, maka dia cepat faham ilmu-ilmu yang lain. Tu. Kerana segala perkara ini dia ada keterkaitan masing-masing. Dia ada musyabahah, ada keserupaan, ada persamaan, tu. Sehingga kan boleh dikiaskan, dihubungkan benda-benda tu. Jadi hak tu hak masalah sujud sahwi, makna tidak disujud sahwi. Hak ini melakukan beberapa perkara. Jadi kalau kata kesalahan itu tidak perkara yang menuntut sujud sahwi. Maka pada dengan satu saja, maksudnya ialah dua sujud saja. Tu. Dengan bahasanya mamadaya akan dia dua sujud jua pada akhir sembahyangnya, dan jika banyak yang menghukum dituntut sujud sekalipun. Perkara yang dituntut sujud sahwi itu banyak sekalipun. Su'ila radhiyallahu an, jika seorang mengikut imam yang ada dituntut sujud sahwi dahulu daripada ia mengikut akan dia. Kita ikut seorang tu imam, sebelum daripada kita ikut tu imam ni, imam ini telah melakukan perkara yang menuntut dia tu sujud sahwi. Tu. Jadi berlakunya perkara yang menuntut disujud sahwikan itu ialah sebelum daripada kita ikut dia. Jadi ada kesunat akan dia, akan orang yang mengikut imam saat itu sujud sahwi pada akhir sembahyangnya yang lain dari sujud mengikut imam. Dia sujud sahwi ni, kalau imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum tu kena sujud sahwi juga. Berbeza kalau imam tu tak sujud sahwi, boleh kita nak sujud sahwi. Tu. Tu dalam kitab pada mesej Jumaat pun ada. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib kena sujud sahwi. Sekarang dia ni tak sudah lagi semaya ni. Jadi imam itu dia buat satu perkara yang menyebabkan dia tu kena sujud sahwi. Jadi akhir semaya imam itu dia pun sujud sahwi. Jadi yang namanya makmum tadi dia kena sujud sahwi jugalah sebab dia mengikut imam. Lepas tu dia bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang belum sempurna lagi. Maka dia bertahayat, adakah dia kena sujud sahwi pula? Tu dia. Jadi adakah sunat akan dia sujud sahwi pada akhir semayanya makmum, bukan imam saat ni. Yang lain daripada sujud mengikut imam hak mula-mula tadi. Kau pada hak tu jah. Tu. Ataupun kena sujud sahwi pula. Atau memadalah dengan sujud ia serta imam tadi. Tengah-tengah semaya dia lah sebab dia ada lagi tak sudah atau tiada sebab ia mengikut orang yang cedera pada semaya, dihubungkan dia pula atau tiada sujud sahwi sebab ia mengikut orang yang cedera pada semaya dahulu, dihubungkan dia pula. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya sunat ia sujud sahwi pada akhir semayanya kerana mendatangkan dia cedera sebab mengikut orang yang ada cedera pada semayanya. Dia ada ikut tu imam yang cedera pada semaya. Hak saat ni sujud sahwi saat ni itu sujud sahwi mengikut imam. Tu. Hak saat ni sujud sahwi mengikut imam. Jadi hak ni jadi dua pula kan. Dua kali sujud sahwi. Mula-mula saat ni dah imam tu tahiyat akhir dia sujud sahwi, kita pun sujud sahwi dah. Kalau kita tak mufarakah dengan dia. Tu. Lepas tu akhir semaya kita tu sunat pula sujud sahwi. Jadi orang saat ni mau melakukan beberapa perkara yang menuntut sujud sahwi dak
Ni dak. Ni hak sujud sahwi saat ni kerana mengikut imam, mutaba'atul imam. Ni sujud sahwi kerana kita orang panggil berlaku cedera dengan sebab kita ikut semaya orang yang cedera. Tu. Duk ikut semaya orang cedera tu Jadi cedera semaya kita, maka dengan sebab itu kena sujud sahwi pula, iaitu cedera sembahyang imamnya. Su'ila radhiyallahu an, manakala sujud imam bagi sahwi, adakah jadi wajib atas makmum mengikut sujud? Maka jadi seperti rukun pada hak makmum. Jadi wajib kalau dia sujud sahwi, kalau imam tu sujud sahwi. Yang keduanya, adakah dia jadi rukun pada hak makmum? Jadi rukun lah. Maka jika ditinggalkan daripada mengikut sujud, jadi batal sembahyangnya atau tiada. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, wajib atas makmum mengikut sujud serta imamnya, sama ada masbuk atau muwafiq. Bila imam sujud sahwi, makmum tak kira masbuk muwafiq, wajib kena ikut sujud sahwi bersama imam. Sebab itulah berlaku kejadian-kejadian yang mana imam tidak sujud sahwi. Tu. Sedangkan dia melakukan perkara yang menuntut sujud sahwi. Kerana jemaah dia tu ramai. Khususnya ialah kaum muslimat. Dia bimbang kalau dia sujud sahwi, makmum tidak tahu. Tu. Tidak tahu, orang panggil dia tu sujud sahwi, atau makmum hok jahil makna tak tahu gapo dia pula misalnya Jadi kalau tempat sembahyang Jumaat tu orangnya ramai, bercampur habis hok tahu dengan tak tahu, mengaji dengan tak mengaji, begitulah. Tapi bagi makmum boleh dia nak sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi tu. Itu dia panggil wajib mengikut pada buat, tidak pada tinggal. Tu. Dia ada orang panggil wajib mengikut pada buat daripada tinggal. Tak sama dah. Wajib dia kena sujud serta imamnya, sama ada masbuk atau muwafiq, tak ada kira makmum tu masbuk ke atau muwafiq. Maka manakala ditinggalnya daripada mengikut sujud, imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, padahal tiada ia meniatkan mufarakah dahulu daripada sujud ia imamnya. Kalau dah niat mufarakah dulu, tak apalah, tak ikut. Imam nak sujud sahwi tu niat mufarakah. Belum imam sujud sahwi kita niat mufarakah, tak payahlah kita. Tak apalah kalau kita tidak sujud sahwi pun, sebab kita terpisah daripada imam. Jadi kalau kita tidak niat mufarakah, imam sujud sahwi, wajib kita kena sujud sahwi. Tu. Padahal tiada ia meniatkan mufarakah dahulu daripada sujud imamnya, mana ia imamnya. Jadi batal sembahyangnya, batal sembahyangnya. Kalau kita tak sujud sahwi, kita niat mufarakah lalu sebelum imam itu sujud sahwi. Kalau kita tak sujud sahwi. Tu. Su'ila radhiyallahu seperti kita kata makmum masbuk munasabah lah Kalau makmum muwafiq tu apa tak ikut tu. Jadi kalau makmum masbuk ni, kalau dia sujud sahwi kat lambat pula dia kata dia lorak. Jadi dia mufarakah dulu. Mufarakah sebelum imam sujud sahwi. Jangan dia imam sujud sahwi. Bila imam sujud sahwi dah kena tunggu dah. Kalau tidak niat mufarakah. Tu. Padahal tiada ia meniatkan mufarakah dahulu daripada sujud imamnya, jadi batal sembahyangnya. Su'ila radhiyallahu an, pada orang mazhab Syafi'i mengikut imamnya Maliki pada sembahyang subuh. Iqbal tak ada Iqbal ada bagus sedap. Sebabnya maksudnya dia boleh jelaskan kepada kita dengan lebih detail lagi Kita pun tak berhasil juga pada sembahyang subuh, maka kunut imamnya dahulu daripada rokoknya. Mazhab Maliki lah gitu. Mazhab Maliki dia baca kunut juga tapi sebelum daripada rokok. Tak serupa dengan kita. Jadi kita nak tasih dengan Iqbal dah gitu je jadi mana imamnya jadi imam mazhab Maliki sembahyang subuh. Jadi kalau mazhab Maliki kunutnya sebelum daripada rokok. Tu. Dan Syafi'i kunut pada iktidalnya. Maka didapatnya akan imamnya di dalam sujud. Maka adakah sunat baginya ia sujud sahwi kemudian daripada salam imamnya, kerana berlaku kepadanya daripada kurang imamnya
Sebab tiada dibilangkan kunut dahulu daripada rukuk itu atas akidah atas i'tiqad makmum. Makmum tu orang Syafi'i, pada i'tiqad, pada akidah makmum, kunut tu imam tu tidak iktibar, tak jadi. Macam-macam kita sekarang ni, kita orang Syafi'i berlaku ni. Tiba-tiba tu imam dia kunut sebelum daripada rukuk. Iktibar ke tak? Tak iktibar maksudnya tak dapatlah pahala tu. Pahala sunat abad tu ni. Tu. Jadi ni, yang imam itu dia mazhab Maliki. Pada i'tiqad dia jadilah, pada i'tiqad makmum tak jadi. Tu. Jadi atas akidah yakni i'tiqad makmum. Adakah ia sunat sujud sawi? Atau tiada lagi sunat ia sujud? Tak sujud sawi. Maka dijawabnya sunat makmum itu sujud sawi. Kemudian daripada salam imamnya. Kerana apa? Kerana akidah makmum, yakni kerana i'tiqad makmum. Tanggapan makmum. Tiada dibilangkan kunut imamnya, sebab ia pindah kunut pada yang bukan tepatnya. Belum daripada rokok bukan tempat kunut. Tempat kunutnya ialah i'tidal. Tu. Jadi tiada kebilangan lah orang panggil kunut nisbah kepada mazhab Syafi'i saat ni. Tapi kebilangan lah pada mazhab dia. Daripada Quran imannya sahabat tiada dibilangkan kunut dahulu daripada rukuk itu atas akidah makmum. Atau tiada lagi sunat. Maka ia sujud. Maka dijawabnya sunat makmum itu sujud sawi. Kemudian daripada salam imamnya. Sebab apa? Kerana akidah makmum, i'tiqad makmum, tiada dibilangkan kunut imamnya sebab ia pindah kunut pada yang bukan tepatnya. Itulah sebelum daripada rukuk. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang yang dituntut akan dia sujud sahwi. Seorang itu dia buat satu perkara yang menuntut dia tu sujud sahwi. Maka diniatnya, maka sujud ia satu sujud jua. Niatnya sujud sahwi, maka sujud ia satu sujud jua. Dan disimpankan atasnya di atas satu sujud. Sampai dia perekah. Makna dia tak buat dua sujud, dua kali sujud. Sujud sawi. Okey, hanya sekali sujud je. Kemudian ia memberi salam. Dia sujud sekali, sujud sawi, lepas tu wisalah selalu. Dia simpan, maksudnya sengaja lah tu. Sengaja simpan di atas satu sujud. Maka adakah batal sembahyangnya atau tiada? Dan jika tiada, batal ke tak sembahyang? Kalau tidak batal, tiada ke ia jadi menampalkan bagi cedera yang jatuh pada sembahyangnya atau tiada? Jadi kalau tiada, tak batal. Tiada ke ia jadi, mana boleh untuk menampalkan bagi cedera yang jatuh berlaku pada sembahyangnya ataupun tiada, makna tiada boleh. Tu. Sebagai nak jabar sat ni, maka dijawabnya, jika ia simpankan atas satu sujud jua. Ia sujud sawi makna sujud ya. Dengan kosaknya, dengan kosak nak simpan sat ni. Kosak nak simpan. Simpan tu maknanya sujud je. Sekali sujud je. Dia nak simpan di atas sekali sujud. Pada permulaannya lagi ia ketahui jadi batal sembahyangnya. Tu. Jadi permulaan semaya dia tahu dah, makna dia nak simpan di atas satu sujud saja ni. Tu maknanya dia kata saat ni, jika ia simpankan atas satu sujud jua dengan kosaknya pada permulaannya lagi ia ketahui jadi batal sembahyangnya. Dan jika tiada kosaknya pada permulaannya, hanya pada waktu itu jua tiada batal sembahyangnya. Jadi maknanya kalau daripada awal lagi, dia kosak nak sujud sekali je. Tu makna. Tapi kalau orang panggil dekat-dekat dah, orang panggil tu dia nak simpan di atas sekali, itu tak apa. Dan tiada menjabar satu sujud bagi cedera sesuatu. Satu sujud ni tak boleh nak jabar.
Jadi sujud sahwi ni tujuan dia ialah nak jabar, nak tampung, nak sempurnakan segala kekurangan tu. Jadi satu sujud power ni, power satu sujud tu tak mampu untuk nak beki ni, dia panggil cedera sesuatu. Maksudnya dia kena 2 kali sujud. So sujud tu makna tak cukup kuat. Jadi jabatannya dan tiada menjabarkan satu sujud bagi cedera suatu. Jadi satu sujud dia tidak ada kuah kekuatan untuk menjabar sesuatu kekurangan. Tapi kalau 2 sujud, 2 sujud tu boleh. Maka tujuan orang panggil sujud sahwi ialah nak jabar lah ni. Jadi maknanya 2 sujud, tu barulah power kekuatan 2 sujud tu barulah dia boleh buat perbuatan ini. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada orang yang masbuk sujud ia serta imamnya akan sujud yang pertamanya jua. Sujud apa ni? Sujud sahwi lah ni. Dia satu orang ni, mana yang masbuk, satu orang masbuk, dia sujud ia serta imamnya. Akhir sujud yang pertamanya jua, yakni sujud sahwi ni lah, 2 kali sujud maknanya sujud sahwi. Dan tiada sujud imamnya akan yang keduanya, maka memberi salam ia. Tok imam sujud sekali je. Bikah bangun daripada sujud yang pertama saat ni pakawi salam. Maka adakah bagi masbuk itu ia sujud yang keduanya atau tiada? Tu. Jadi adakah bagi masbuk tu dia kena sujud yang kedua? Dia sujud sekali lagi kau? Atau tiada? Maka apabila disujudnya adakah batal semuanya ataupun tiada? Kalau dia sujud batal ke tak? Maka dijawabnya bahawasanya tiada harus ia sujud yang keduanya. Tadi sujud kerana bahawasanya kunut, kerana bahasanya tuntut ia sujud kerana mengikut imamnya. Maka jika disujudnya dengan sengajanya, lagi diketahui batal sembahyangnya, tetapi sunat ia sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Sunat je ni. Itu fatwa Ramli Kabir. Su'ila radhiyallahu an, jika seorang syok kemudian daripada memberi salamnya, sudah wisaya assalamualaikum warahmatullahi, mari syok pada meninggalkan fardu, malik masuk dalam semaya. Jika seorang syok kemudian daripada memberi salamnya pada meninggalkan fardu, sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba mari syok, aku ni ada tinggal fardu ke tak? Adakah bersamaan hukumnya? Sebelum nak tanya jawab tu, dia buat bandingnya. Adakah kisah itu bersama hukumnya jika syok pada rukun dan syarat atau pada rukun jua? Tu. Mana rukun dan syarat atau pada rukun jua? Tu. Maka dijawabnya bahawasanya bersama jua, serupa je. Syok pada rukun dan pada syarat, kerana dua tu sama-sama wajib belaka. Kerana zahirnya tiada jatuh salam itu, tiada jatuh salam itu melainkan atas tamam, makna kesempurnaan, sempurna makna tamam. Dan kerana bahawasanya jikalau kita iktibar syok kemudian daripada salam, kalaulah kita ambil kira ni syok lepas daripada salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mari syok pas kita duk ambil kira, mana kalau kami yani masyaallah fuqaha ni mengambil kira salam selepas daripada syok selepas daripada salam, nescaya kesukaranlah pekerjaan atas kebanyakan daripada manusia. Sudah hijau
kelai kabut habis lah ni. Tu. Kalau syok lepas daripada wisalah ni diambil kira istimewa pula atas orang yang banyak was-wasnya. Apatah lagi orang yang banyak was-was. Orang yang banyak was-wasnya kok lagi lah jadi masyarakat. Bahkan jika syok ia pada niat atau takbiratul ihram nescaya lazim atasnya ulangkan sembahyangnya. Fatwa Ramli Kabir. Malaikat sana lepas daripada syok tentang niat dan takbiratul ihram tu kena ulang sembahyang. Kalau lain tak menjejaskan. Itu makna mudarat tu saat inilah dua tu. Su'ila radhiyallahu anhu, dan jikalau sujud sawi kemudian lupa ia dahulu daripada salamnya dengan berkata-kata atau lainnya, adakah sunat ia sujud sahwi pula? Atau tiada? Maka dijawabnya tiada tuntut sujud lain kerana bahawasanya tiada diamankan barangkali jatuh lain lagi seumpamanya. Tu. Supaya manakala lah kita kata kena sujud sawi, maka takut berlaku perkara yang sama. Tu. Berlaku perkara yang sama. Maka membawa kepada tasalsul berantai-rantai tidak kesudahan. Semaya bang lama dia semaya tak habis-habis ni. Jadi makna itu jelas ni. Jadi maknanya tidak perlu diulangi. Maka membawa kepada tasalsul. Itu Fathul Wahhab, ada dari kitab Fathul Wahhab. Inilah masalah yang ditanyakan Abu Yusuf Al-Kisai. Yang ditanyakan oleh Abu Yusuf akan Imam Kisai. Bahawasanya ia mendakwa bahawasanya barang siapa banyak ilmunya, siapa dia? Kisai ni. Itu min tabahara fi ilmi. Bahawasanya Kisai ini dia mendakwa barang siapa yang banyak ilmunya, yakni mahir pada satu ilmu, tak kira lah ilmu kepada dia. Nescaya dapat mengambil fatwa jika pada segala ilmu hak lain ada bagian. Nescaya dapat mengambil fatwa jika pada segala ilmu. Maka dikatakan orang baginya, engkau imam pada nahum. Imam pada nahum. Baginya bagi Kisai. Mengenai imam nahum dan ilmu adab, ilmu adab. Maka adakah kau dapati saya dapat mengambil fatwa jika pada segala ilmu. Maka dikata orang baginya, engkau imam pada ilmu nahwu dan ilmu adab. Maka adakah dapat menunjuk kepada ilmu fiqh? Maka jawabnya tiada. Dia betul. Maka jawabnya tanya apa yang engkau kehendak. Maka katanya jika seorang lupa sujud, tanya apa yang engkau kena. Sal masyita ni. Tanya apa mau nak tanya? Tanya. Nak tanya kau tanya. Ni. Maka katanya orang bertanya saat ni, jika seorang lupa sujud 3 sujud pada sujud sawi. Lupa sujud 3 sujud pada sujud sawi, adakah sunat ia sujud pula yang kedua kalinya? Maka katanya tiada sujud lagi kerana musaghar yang tiada disagirkan lagi. Itulah al-musagharu la yusagharu. Wazan tasghir tidak ditasghirkan lagi. Dia jawab lagi tu. Tu. Ketika tu apa? Mana ketika? Lupa sujud ketika sujud lah. Mana. Tanya apa yang engkau kehendak. Maka katanya, jika seorang lupa sujud
ketika sujud. Pada sujud sahwi, masa dia sujud sahwi tu dia lupa. Lupa tentang sujud sahwi tu makna dia sujud sekali ke ataupun 2 kali dah. Gitu lah. Adakah sunat ia sujud pula yang kedua kalinya? Maka katanya tiada sujud lagi. Kerana apa? Al-musagharu la yusagharu. Ini kaedah dalam ilmu nahwu ni boleh dipakai kepada kerana wazan tazkir tidak yang kerana musaghar yang tiada disagirkan lagi. Mana musaghar tidak boleh ditazkirkan lagi. Tu. Itulah hal yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian babun fi sujudi tilawati wasyukri ila akhir, wallahu subhanahu a'lamu bis-shawab.